Bila kita dah dapat tu, masalahnya yang saya tertanya-tanya, kenapa ambil vaksin ni jauh? Ya, sebab ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi, Rudi Nasrul. Pada hari ini saya nak berbincang dengan anda semua pasal satu topik yang agak penting pada masa kini. Sebab kita sekarang sedang membincangkan tentang topik vaksin. Mungkin anda tanya-tanya kenapa nak cerita pasal topik ini. Sebab saya tak nak cerita pasal vaksin tu bagus atau vaksin tak bagus atau sebagainya. Saya cuma nak cerita pasal vaksin sekarang ni, masalahnya adalah logistik. Sebab apabila saya baru-baru ni berdaftar, satu keluarga daftar untuk dapatkan vaksin. Ya, daftar melalui online dan kita pun dapat maklumat. Masalahnya yang saya tertanya-tanya, kenapa ambil vaksin ni jauh? Ya, sebab ayah saya yang dapat masa tu, ayah saya dengan mak saya. Ya, jadi bila dapat tu vaksin tu, tapi hari lain-lain. Mak saya hari lain, ayah saya hari lain. Okey. So isunya ialah soal jarak. Kenapa kena pergi jauh? Macam ayah saya kena pergi 20 km daripada rumah. Ya, sedangkan kita faham zaman PKP ini, waktu PKP ini kita kena bergerak tak boleh lebih daripada 10 km katanya. Tapi pada hari vaksin kita tengok jarak yang kita kena pergi lebih daripada 10 km, 20 km. Dan saya ingat hanya mungkin masalah itu berlaku pada ayah saya. Rupanya selepas itu kita tengok ramai orang yang beritahu saya, ada yang daripada Ceras kena pergi ke Sungai Buloh, ada yang daripada KL kena turun sampai Ceras untuk ambil vaksin. Ya, jadi maknanya macam tak logik kalau begitu jauh. Sebab itu kadang-kadang kenapa vaksin ini, ya, kes COVID-19 semakin tidak berkurangan, semakin bertambah. Sebab adanya operasi-operasi tertentu yang berjalan di beberapa tempat. Ada industri yang masih lagi bergerak membuat pelbagai aktiviti. Jadi benda ni yang kadang-kadang kita mempersoalkan. Ya, saya mempersoalkan tentang bagaimanakah dan di manakah anda ambil vaksin? Adakah anda dekat dengan rumah atau jauh daripada rumah? Saya pertikaikan bukan kerana apa, sebab macam saya ada kenderaan, alhamdulillah boleh bawa ayah dan mak saya pergi hantar mereka. Okey, tetapi bagi orang yang tidak ada kenderaan, bagi orang yang susah, macam mana agaknya nak pergi ambil vaksin kalau pergi travel begitu jauh, 20 km, 30 km atau mungkin lebih untuk just ambil satu vaksin. Lepas tu vaksin kena ambil 2 kali. Ya, maknanya kena repeat, selepas 3 minggu kena pergi lagi. Ya, bayangkan dari segi kos, dari segi apa kalau sekiranya orang tak ada kenderaan. Ya, kena naik taksi, kena ambil Grab dan sebagainya, kena ambil kenderaan, kena tumpang kenderaan orang lain. Menyusahkan. Kenapa tak logistik itu berdekatan dengan kawasan rumah? Kenapa tidak beri kemudahan, ya, supaya orang lebih mudah untuk ambil vaksin? Contoh, macam saya sendiri menemani ayah dan mak saya pergi masa ambil vaksin. Okey, bila saya dah pergi teman mereka, saya bawa mereka, kenapa tak diberikan sekali vaksin itu kepada saya? Yang paling kelakar ialah saya dengar orang, sebab salah seorang kawan saya adalah orang yang menguruskan bawa vaksin itu ke negara, balik ke Malaysia. Ya, menguruskan, bawa ni. Dia orang sendiri pun tak ambil vaksin lagi. Ini yang kadang-kadang saya rasa macam pelik. Kenapa tidak orang-orang yang diutamakan dulu? Sebab orang-orang ni yang bawa vaksin, kenapa tak bagi vaksin pada dia orang dahulu? Lepas tu baru pergi kepada orang-orang lain. Sebab orang ini yang ulang-alik. Jadi bukankah itu boleh juga menyebarkan COVID-19 misalnya? So, mari kita bincangkan bersama-sama. Saya nak anda berikan dalam ruang komen di bawah. Ya, jangan lupa like, share dan juga komen di ruang bawah supaya kita boleh manfaatkan kepada orang ramai. Adakah taktik ini atau pelaksanaan ini berkesan atau ianya memberi impak yang lebih teruk pada kita? Adakah kita akan continue dalam PKP 3.0 pergi pada 4.0, 5.0 ataupun kita mampu untuk bekerjasama dan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin? Sama-sama kita bincangkan bersama saya, Rudi Nasrul Channel. Salam, terima kasih.